Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak membincangkan subtopik 2.5 pertukaran gas dalam tumbuhan. Mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan. Kebanyakan tumbuhan menjalankan proses pertukaran gas dengan persekitaran melalui daun, batang dan akar. Ketiga-tiga bahagian ini membekalkan ruas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Pada waktu siang akan ada proses pengambilan gas karbon dioksida dan gas oksigen. Begitu juga berlakunya proses penyingkiran oksigen dan karbon dioksida. Pada waktu malam, proses yang berlaku hanyalah pengambilan oksigen dan penyingkiran karbon dioksida. Seterusnya, peresapan karbon dioksida. Struktur di dalam daun yang menunjukkan laluan pertukaran gas. Peresapan karbon dioksida berlaku melalui stoma mengikut perbezaan kepekatan karbon dioksida di dalam sel dengan di dalam ruang udara antara sel. Perhatikan gambar rajah ini. Pertama sekali, kita fahamkan dulu apa yang dimaksudkan dengan resapan. Resapan ialah proses pergerakan zarah dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Kalau ada sikit, maksudnya berkepekatan rendah. Tetapi kalau ada zarah yang banyak, maka berkepekatan tinggi. Yang ni berkepekatan rendah, yang ni berkepekatan tinggi. Sebab apa? Sebab jumlah zarah dia lebih tinggi berbanding yang di sebelah sini. Sebelum cikgu terangkan proses, kita kenal pasti dulu struktur yang ada pada tumbuhan ni. Ini adalah bahagian kutikel. Ini adalah bahagian epidermis atas. Kemudian ini adalah ruang udara antara sel. Ini adalah epidermis bawah. Kemudian di bahagian epidermis bawah ni ada sel pengawal dan liang stoma. Ini adalah sel mesofil berspan. Ini adalah flower, xylem dan sel mesofil palisad. Tengok pada anak panah, petunjuk anak panah ni. Yang merah menunjukkan karbon dioksida, manakala yang biru adalah oksigen. Apabila karbon dioksida dalam proses fotosintesis, kepekatan karbon dioksida di dalam sel menjadi rendah berbanding dengan kepekatan karbon dioksida di luar udara antara sel. Sebab apa? Sebab dalam proses fotosintesis karbon dioksida digunakan. Perbezaan kepekatan karbon dioksida ini membolehkan karbon dioksida yang terlarut pada permukaan sel yang lembap meresap masuk dari ruang udara antara sel ke dalam sel. Hal ini menyebabkan kepekatan karbon dioksida di dalam ruang udara antara sel menjadi lebih rendah berbanding dengan kepekatan karbon dioksida dalam udara di luar stoma. Kepekatan ini menggalakkan resapan gas karbon dioksida dari atmosfera ke dalam ruang udara antara sel melalui liang stoma yang terbuka. Ini adalah liang stoma.
Okey, ini adalah liang stoma. Ini. Liang maksudnya rongga. Liang maksudnya rongga. Okey, pada bahagian rongga inilah yang berlakunya pertukaran gas. So, tengok daripada sini. Yang pertama sekali karbon dioksida. Karbon dioksida masuk melalui liang stoma. Okey, masuk. Okey, masuk ke sel. Okey, ruang udara di antara sel. Kemudian oksigen dibebaskan. Okey, oksigen dibebaskan. Okey. Nah. Okey, sekarang kita nak tahu dengan lebih jelas apa itu liang stoma dan sel pengawal. Okey, ini Setiap stoma terdiri daripada satu liang stoma yang disempadani oleh sepasang sel pengawal. Okey. Mana liang stoma? Okey, liang stoma yang ni. Yang ni. Okey, jadi yang ni pula. Ini pula adalah sel pengawal. Okey. Sel pengawal mengandungi kloroplas. Sel pengawal mengandungi kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Okey, liang stoma tumbuhan terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis apabila terdapat cahaya dan tertutup apabila keadaan menjadi gelap. Maksudnya liang stoma ni hanya terbuka apabila ada cahaya. Okey, dan tertutup apabila keadaan menjadi gelap. Atau ada juga masanya semasa tumbuhan kehilangan air yang banyak pada hari yang panas, liang stoma juga akan tertutup. Okey, waktu panas ada cahaya, tetapi liang stoma tutup sebab terlalu panas. Okey. Okey, gambar rajah ni menunjukkan dua keadaan di mana ini adalah keadaan liang stoma terbuka. A, B pula adalah keadaan liang stoma tertutup. Okey. Jadi ini adalah liang stoma dan di sebelahnya adalah sel pengawal. Okey. So, apa yang menyebabkan liang stoma tadi boleh terbuka, boleh tertutup? Okey. Proses yang berlaku adalah proses osmosis. Mempengaruhi liang stoma. Osmosis ialah proses pergerakan molekul air dari kawasan berkepekatan molekul air yang tinggi, larutan berkepekatan zat terlarut yang rendah, ke kawasan berkepekatan molekul air yang rendah, larutan berkepekatan zat terlarut yang tinggi, merentas membran separa telak. Membran ini telak kepada air tetapi tidak telak kepada sesetengah zat terlarut seperti molekul sukrosa. Okey, cikgu lukis kat sini. Tadi cikgu lukis zarah-zarah yang banyak itu adalah berkepekatan tinggi. Itu adalah berkepekatan zat terlarut yang tinggi. Okey. Okey, ini adalah membran separa telak. Okey, sekarang ni dalam ni dia kata kawasan berkepekatan molekul air tinggi. Okey. Saya kini zarah zat terlarut. Okey. Yang ni zat terlarut dia lebih banyak berbanding yang sini. Okey. A, B. Okey, yang ni zat terlarut dia lebih banyak. Yang ni zat terlarut dia lebih sikit. Tetapi osmosis ni dia nak tengok kepekatan air. Kepekatan air bermaksud kalau kepekatan air itu tinggi, air cikgu letak biru.
Kalau kepekatan air itu tinggi, yang belah mana kita nak tahu, yang A ke yang B adalah larutan berkepekatan zat terlarut yang rendah. Jadi zat terlarut yang rendah yang ni A. Jadi ini adalah kepekatan air dia tinggi. Okey, kemudian yang ni pula ke kawasan berkepekatan molekul air yang rendah. Bilangan molekul air yang rendah bermaksud zat terlarut dia tinggi. Jadi yang ni kepekatan air dia rendah. Dia kata pergerakan molekul air dari kawasan berkepekatan molekul air yang tinggi ke kawasan berkepekatan molekul air yang rendah. Okey, merentas membran separatelak. Maksudnya ke mana? Dari A ke B atau dari B ke A? Maksudnya daripada A ke B. Air bergerak daripada A ke B. Maka dekat sini air dia akan bertambah. Okey. Ni gambar yang lebih jelas lah. Okey, bila air tu bergerak, maka sebelah sini ni dia akan nampak lebih banyak lah. Okey. Proses osmosis di dalam sel pengawal. Apabila terdapat cahaya, sel pengawal menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Kepekatan glukosa di dalam sel pengawal meningkat dan menyebabkan air meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Oleh sebab itu, sel pengawal menjadi segar dan membengkok. Sebaliknya, pada waktu malam atau hari panas, air meresap keluar dari sel pengawal juga secara osmosis dan menyebabkan sel pengawal menjadi flasid dan lurus. Okey, tengok gambar rajah ni. Okey, apa beza antara duanya? Okey, beza dia adalah pada air ni. Okey, yang ni air dalam sel dia banyak, yang ni air dia sikit. Okey, so anak panah petunjuk A menunjukkan A pula. Biru menunjukkan air meresap masuk ke dalam sel melalui osmosis. Merah menunjukkan air meresap keluar dari sel melalui osmosis. Jadi bila sel pengawal ni ada air masuk, okey, maka dia akan jadi segah. Segah ni maksudnya dia jadi penuh. Dia jadi penuh, segah. Jadi dia akan membengkok. Ni dia akan membengkok macam ni. Jadi kat sini melengkung lah. Okey. Yang ni pula segah, membengkok. Yang ni pula air keluar, menyebabkan sel pengawal menjadi flasid dan lurus. So bahagian ni dia jadi lurus. Okey, bahagian tu dia jadi lurus. Okey. Okey. Kalau kita tambah, contoh kita tambah satu lagi kat situ. Maka bila dia segah dan membengkok, liang stoma akan terbuka. Tapi kalau dia flasid dan lurus, okey, maka liang stoma dia akan tertutup. Yang ni buka, yang ni tutup. Okey. Kepentingan persekitaran yang tidak tercemar untuk kemandirian tumbuhan. Okey.
Persekitaran terutamanya udara yang tidak tercemar amat penting untuk menjamin pembesaran dan kemandirian tumbuhan. Okey? Apa maksudnya? Okey, kita tengok. Kesan jerebu, debu, habuk terhadap kemandirian tumbuhan. Sekiranya keadaan berjerebu, berdebu, berhabuk, udara yang tercemar ini memudaratkan pembesaran dan kemandirian tumbuhan. Selain mengurangkan cahaya matahari sampai ke tumbuhan dan kadar fotosintesis, debu, habuk yang terenak pada liang stoma juga akan menghalang pertukaran gas antara tumbuhan dengan persekitaran. Tengok ni. Banyak habuk yang melekat pada daun menyebabkan daun sukar untuk menerima cahaya matahari dan liang stoma akan tertutup. Okey. Kesan gas berasid dalam udara terhadap kemandirian tumbuhan. Gas bahan pencemar udara yang berasid seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida melarut dalam air hujan untuk menghasilkan hujan asid. Hujan asid membunuh sel tumbuhan dan menyebabkan tanah berasid serta kurang subur. Tumbuhan tidak dapat hidup dalam tanah yang berasid. Hal ini mengurangkan hasil pengeluaran pertanian dan menyebabkan masalah kekurangan sumber makanan. Okey. Antara langkah pencegahan pencemaran terhadap tumbuhan dalam konteks tempatan dan global. Yang pertama, mengharamkan pembakaran terbuka di Indonesia dan Malaysia. Yang kedua, menghadkan bilangan kenderaan bermotor yang bergerak dalam bandar Beijing, China. Yang ketiga, menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti tenaga suria. Okey, sampai situ saja pembelajaran kita untuk bab 2. Okey, sekejap lagi cikgu akan bagi soalan latihan. Okey, cikgu mohon awak menjawab soalan yang latihan yang diberikan dalam tempoh masa PDPR kita ni dan hantar gambar jawapan kepada cikgu. Okey? Cikgu harap awak fahamlah. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum.